A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين اللهم رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء يا الله اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم الخير وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ولله العزة لرسوله أما بعد. Baik, kita mengucapkan syukur Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjatkan kesyukuran kita sepenuh-penuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita kata awal-awal pagi lagi tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, satu nikmat yang cukup besar yang Allah berikan kepada kita sewajar dan sewajibnya, tuan-tuan. Kita syukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan percaya juga bahawa di luar sana ada sebahagian yang tidak diberikan dengan nikmat ini. Jadi sebab tu syukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat. Awal-awal pagi lagi kita telah ingat Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal pagi lagi kita telah tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah seperti mana yang kita selalu ikrarkan, raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Mudah-mudahan tuan-tuan sangat-sangat kita minta dengan Allah supaya perjalanan hidup kita sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Baiklah tuan-tuan, dalam ruang-ruang yang sedia ada, mungkin pagi-pagi ini tuan-tuan dalam kata kita berada betul-betul pada persimpangan untuk masuk dalam 10 kata malam yang terakhir dalam Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Semua okey lagi puasa? Semua sihat? Alhamdulillah. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Setakat ni alhamdulillah lah. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita puasa mudah dia untuk kita masuk dalam bulan Ramadan pada tahun ni, alhamdulillah. Dan kita minta pula mudah-mudahan Allah benarkan kita, Allah lepaskan kita sampailah kepada penghujung Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan minta doa sangat-sangat dengan Allah supaya dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik untuk sampai pada penghujung Ramadan. Sebab kita tak tahu bahagian kita dan sebagainya lah. Kalau masuk nanti 21 genaplah. 21 ni genaplah 20 tahun pemergian Allahyarham ayah saya. Sebab masa dia tu dululah, tu bahagian dia lah. Baik, cukup 20 tahun. Jadi untuk kita pun tak tahu. Yang pastinya kita tak tahu lagi lah bahagian kita sama ada kita sampai lepas untuk Ramadan sampai penghujung pada tahun ni, kita pun tak tahu. Sebab tu kena minta dengan Allah, kena minta. Man lam yas'alillah yaghdabhu atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tak minta dengan Allah, Allah marah. Tak minta dengan Allah, Allah marah. Jadi mintalah apa saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah sangat-sangat apa saja yang kita kehendaki dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan. Baik. Okey, dalam 20 hari yang belakang, lebih kurang itulah kita sebutkan sedemikian secara mudah. Dalam 20 hari yang belakang, tuan-tuan, sebenarnya kita dah 2/3 dah daripada bulan Ramadan pada tahun ni. Setidak-tidaknya saya rasalah kalau kita secara jujur pada diri kita, rasa-rasanya kita sendiri dah boleh buat sedikit kata penilaian lah kot rasanya. Self assessment lah kot agaknya. Kita dah boleh penilaian sendiri, dalam arti kata lain, adakah
Ramadan kita pada tahun ini mengarah kepada sesuatu yang lebih baik, ataupun orang kata lebih kurang macam tahun lepas, ataupun na'udzubillah lebih buruk daripada yang sebelum-sebelumnya. Sebenarnya kita dah boleh nilai dah. Dengan apa yang kita buat, puasa tu dah tentulah kita nahan diri daripada makan dan minum tu. Setakat ni rasanya tak ada masalah lah kot. Cuma daripada sudut amal-amal ibadat yang kita lakukan pada Allah Subhanahu Wa Taala tadi tu, sama ada lebih baik daripada yang lepas ataupun tak, kita boleh nilai sendiri. Kalau kita buat soalan secara mudah, setiap pagi ada qiyam ke tidak? Yang tu kena jawab sendirilah. Atau kita memang nak tunggu 10 akhir Ramadan baru nak start qiyam? Tu semua jawapan sendiri. Kalau selama-selama ni yang walaupun bunyinya mungkin antara ya dengan tidak, sahur kita ada bocor tak? Kan? Dan sebagainya lah secara tak langsung. Kadang-kadang mungkin ada anak-anak perempuan kita, kadang-kadang kan bila time dia period, mungkin agaknya dia pun tak bangun sahur. Alah, tak puasa, buat apa bangun sahur? Mungkin dia kata macam tu. Tapi kalau orang yang betul-betul faham, walaupun dia period, dia tetap akan bangun. Sebab itu adalah tetap berada dalam 1/3 akhir malam. Satu, untuk dia buat ibadat sunat yang paling-paling pasti untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dia minta sesuatu dengan Allah. Yang keduanya, makan dan minum pada waktu sahur adalah makanan dan minuman yang penuh dengan keberkatan. Dia tetap akan bangun walaupun dia tak berpuasa pada esok harinya. Ialah pasal period lah. Tapi yang pastinya dia tetap akan ambil kesempatan kat situ. Jadi tuan-tuan, kalau katakanlah macam kita, terutamanya bagi yang kata kita tahu bahawa dalam Ramadan adanya tarawih, yakni satu jenis salat malam yang khas yang diberikan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun mungkin juga kita dah boleh tanya bocor ataupun tak. Tapi rasanya orang kat sini tak bocor lah kot. Rasanya tak bocor. Alhamdulillah, mudah-mudahanlah. Tapi tuan-tuan, begitulah juga. Kita kena tengok daripada sudut hubungan kita sesama manusia. Makin baik ataupun tak. Tahun ni ada gaduh dengan orang dalam Ramadan. Cuba cek balik. Cek balik. Sebab ini benda ni kita kena buat. Sebab sebelum masuk dalam lagi-lagi terutamanya pada 10 malam akhir Ramadan nanti, tuan-tuan, semua ni akan menjadi sebagai titik tolak sama ada seseorang itu layak untuk menerima anugerah Lailatul Qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tak. Sebab pada hakikatnya ialah daripada awal Ramadan hari itu, puasa ni dia adalah berkaitan dengan bab kejujuran. Dia bab berkaitan dengan seseorang yang benar-benar ikhlas dengan satu-satu perkara. Ini sebenarnya itu adalah apa yang tersirat, betul-betul tersirat dalam ibadat puasa pada hakikatnya. Sebab tu tuan-tuan selalu diingatkan oleh para asatizah kita, ustaz-ustaz kita, dan sebagainya. Apa dia? Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis kursi. Bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada kita dalam hadis kursi, apa Allah bagi tahu? As-sawmu li wa ana ajzi bih, atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puasa tu untuk aku. Puasa tu untuk aku dan aku yang akan berikan pahala itu. Sebab pada hakikatnya yang maha mengetahui yang ada dalam hati manusia hanya Allah. Malaikat pun tak tahu. Malaikat pun tak tahu. Rakib hati kita pun tak tahu apa yang dalam hati kita. Yang tahu dalam hati kita hanya Allah. Jujurnya ataupun tak, ikhlasnya ataupun tak, atau ada tak kemungkinan yang kita khawatir sangat-sangat kalaulah puasa kita lebih bersifat rutin. Kita khawatir sangat-sangat kalau lah yang namanya puasa kita ni lebih bersifat rutin. Apa maksud rutin tuan-tuan? Ni nak kena check balik sebelum masuk 10 akhir ni. Mudah-mudahan kita cubalah tanam betul-betul supaya paling tidak adalah sikit lagi ruang untuk kita baiki. Apa maksud rutin? 50 tahun berpuasa, 60 tahun puasa, 40 tahun puasa, 30 tahun puasa. Apa maksud rutin? Ramadan datang, sahur, dia akan sahur. Nanti siang, dia akan imsak, tahan diri daripada makan, minum dan sebagainya. Dan juga daripada perkara membatalkan. Nanti masuk buka, dia buka. Malam dia tarawih. Mungkin ada Quran dan sebagainya.
Tapi macam tu juga setelah puluhan tahun dia masuk dalam Ramadan, macam tu juga perangai dia daripada dulu sampai lah ni. Sama je. Mulut dia tak bersih, walaupun dah masuk dalam Ramadan dah puluhan tahun. Walaupun di situ dia ada baca Quran, mungkin dekat situ dia ada sedekah, tapi dalam sedekah tadi tu tetap perangai tetap juga dia lebih pada orang, tak lebih pada adik-beradik dia ataupun dalam hubungan silaturahim, kekeluargaan, tetap tak cantik. Masih lagi tak berubah. Jadi bermaksud yang dia masuk tadi tu tuan-tuan lebih pada rutin kerana Ramadan, tu je. Tapi nanti lepas habis. Sebab tu yang kita kena takut sangat-sangat sebenarnya ialah bukan tentang persoalan kita lebih betul-betul sangat-sangat dalam Ramadan semata-mata ataupun tak. Bukan itu isu dia. Isunya ialah selepas Ramadan. Kekal ataupun tak. Istiqamah ataupun tidak. Itu sebenarnya. Sebab dalam Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Taala dah permudahkan kita. Dia dah permudahkan kita. Antara yang dipermudahkan ialah apabila wasufidati syayatin. Apabila kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala dia dah rantai, dia dah belenggu dah yang namanya setan-setan. Allah dah mudahkan dah. Allah bagi lagi kita motivasi. Perkara sunat, ibadat sunat digandakan dengan pahala yang besar. Itu semua tuan-tuan maklum. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih atau kama qala. Sungguh-sungguh kita buat, Allah akan ampunkan dosa. Semua tu motivasi. Motivasi. Tetapi soalnya kita buat tu benar-benar untuk benar-benar lebih rapat pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun memang lebih pada rutin. Yang ini 20 hari lepas kita cek. Kita tengok balik. Ya tuan-tuan. Kita kena tengok balik tak banyak sedikit. Rutin ni dia sebenarnya bahaya tuan-tuan. Rutin yang kita rasa pasal dah terbiasa. Tapi tak ada rasa apa-apa. Saya bagi contoh macam ni lah. Ada yang kita sifatkan sebagai ni sebenarnya ada satu kes lah, suami isteri lah. Nak bagi faham rutin secara tak langsung. Baik. Setiap hari apabila ni cerita suami yang datang pada saya, bila dia bagi tahu, dia kata, Ustaz, saya ada masalah rumah tangga, sekian gitu ginilah. Baik, okey. Isteri tak layan dia, kemudian begitu juga orang kata anak-anak dia pun suami yang duk perhati, bukannya isteri yang perhati anak dia dan sebagainya. Baik. Memang itulah kelazimannya tuan-tuan. Cakap langsung tak ada. Tapi kalau pergi ke rumah keluarga, pergi ke rumah mertua dan sebagainya, mereka semua nampak suami isteri ni macam cukup penuh bahagia dia. Cukup bahagia. Borak sana, borak sini, semua elok. Depan ahli keluarga, dalam, semua tu nampak elok. Baik. Tapi kalau daripada rumah keluarga tadi tu, masuk je kereta, senyap. Dia senyap balik. Nanti masuk rumah, isteri terus masuk dalam bilik, tuas muda dia, suami dekat luar. Kalau ikut cerita dia, dakwaan dia lah. Sebab kita cuba dengar sebelah pihak, tapi nampak gayanya macam iyalah kot, rasanya wallahualam lah. Dia kata dah makan tahun dah tak bersama dengan isteri. Sampai tahap tu. Baik. Okey. Nanti tuan-tuan besok pagi hantar pergi kerja. Pergi kerja dia hantar isteri lah. Nanti nak turun, salam, cium tangan, cium dahi. Baik, settle. Turun. Balik sekarang berjemput. Okey. Kadang-kadang dia kata, Ustaz, kalau nak cepat, rasa-rasa dah macam dah terlambat sikit, kami naik motor. Baik, pasangkan helmet. Kemudian nanti turun nanti daripada motor, salam, cium tangan, cium dahi. Tapi sampai di rumah, isteri masuk balik bilik, kemudian suami dekat luar. Baik. Maka itu kita panggil apa? Rutin. Kita panggil dia rutin. Kenapa dia rutin? Sebab itulah yang hari-hari dia buat. Pagi nanti pergi besok untuk kerja, cium tangan, cium dahi, habis, settle. Tapi dia buat tanpa rasa bahawa suami itu adalah segala-galanya untuk dia. Itulah pintu syurga dia. Dia tak ada rasa. Dia tak ada rasa ta'zim. Dia tak ada rasa kita mengatakan itulah cinta yang sepatutnya jalan untuk dia mendapatkan redha Allah. Dia tak rasa. Dan yang ini kita khawatir. Kita takut turun naik kita pada masjid semata-mata rutin harian aku.
Sampai waktu aku sampai, aku terus saja berjamaah. Bagus, tak kata salah. Tapi ada kemungkinannya tak ada rasa apa-apa untuk makin dekat pada Allah. Tak ada rasa makin betul-betul untuk lebih jujur dengan Allah pada ketika kita beribadat kepada Allah SWT, lagi-lagi dalam bulan puasa. Tak ada rasa. Sebab kita jangan lupa, la'allakum tattaqun tu, pada ayat 183 Al-Baqarah, ada hakikatnya bab takwa ni adalah bab hati. Dia bukan tentang persoalan luaran. Tak. Luaran ni adalah sebagai untuk membuktikan yang kat dalam tu betul-betul. Tapi yang betul-betul tu hanya Allah je tahu. Allah je tahu. Kita khawatir kita buat sesuatu yang bersifat rutinnya. Sebab tu sebagian ulama kata, nak tengok betul-betul seseorang tadi tu, betul-betul dia dapat, betul-betul dia berjaya dalam tarbiyah Ramadan, nanti lepas daripada Ramadan. Start Syawal, kita check, kita tengok. Kita tengok sama ada kita boleh kekal lagi macam ni. Kalau saya tadi ada dah terlambat sikit masuk dalam saf, perasan saya lebih kurang dalam imam 1, 2, 3, 4, 5, 6 lebih kurang macam itulah, lebih kurang dalam 6 saf. Kita tengok nanti subuh lepas Syawal, nanti kita tengok dapat balik tak. Dia katakan subuh tadi tu lebih kurang dalam 6 saf paling tidak, 6, 7 saf tadi tu dapat turun tak. Kita tengok balik, kita turun balik ataupun tak. Itulah sebenarnya untuk kita cek sama ada seseorang tadi tu masa Ramadan sifatnya rutin atau memang betul-betul dia nak rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas nama ketakwaan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tegas, ini satu ingatan untuk diri saya lah sebenarnya. Dengan rendah hati pada tuan-tuan untuk kita sama-sama semak. Dan sebenarnya tuan-tuan tak banyak sedikit lah. Kalau tak banyak sedikit pun sebenarnya dalam yang kita dah tempuh dalam 20 hari ni sebenarnya bukan sahaja kita. Kita sebenarnya dah boleh nampak dah sebahagian daripada mungkin juga. Tolong perhati dan tolong ingat-ingatkanlah, terutama pada anak-anak menantu kita. Betul, ya betul. Kita masih dalam Ramadan. Tapi sebahagian, berapa peratus dalam kepala tu dah ada cerita raya. Jangan lupa tahu tu, dia ada sikit. Tak salah lah sedikit-sedikit persiapan tu. Tapi kita khawatir ada sebahagian tadi tu dia punya fokus tu dah mula terlari ikut agak-agaknya. Tuan-tuan, kita hidup bukan semata-mata untuk diri kita, tak. Kita ada kaitan dengan hablum minan nas. Ada kaitan dengan hablum minan nas. Hubungan kita sesama manusia, dengan anak isteri kita, dengan yang namanya suami kita. Muslimat, ibu-ibu, akak-akak, begitu juga dengan namanya anak-anak kita, menantu-menantu kita. Nak kena check tu, setakat ni macam mana? Fokus tu dah mula lari ataupun tak? Jangan tengok pada diri kita aja. Kita khawatir. Kita kena khawatir dekat situ. Sebab orang Islam, orang mukmin pada hakikatnya dia tidak semata-mata beriman untuk diri dia. Tapi dia kena bawa satu lagi sifat namanya muslih. Muslih. Orang Islam, orang mukmin sifatnya adalah muslih. Apa maksud muslih? Dia juga ambil perhatian, ambil cakna juga dengan orang lain. Dia ambil tahu. Dia bukan lepaskan tengkuk dia sendiri je. Tak ada. Dia kena ambil tahu dengan orang lain. Imam kita tadi, alhamdulillah, cantik doa dengan untuk mengata saudara-saudara kita kat Palestin dan sebagainya, tuan-tuan. Itu semua gambaran-gambaran kita kena ada rasa pada orang lain dan untuk membaik pulihkan keadaan dan sebagainya. Semua, tuan-tuan. Baik, jadi sebab tu kena tolong perhati supaya mudah-mudahan dalam ma baqiya min Ramadan, apa yang berbaki daripada Ramadan ni, kita pergi dalam keadaan yang baik. Baik. Okey. Untuk kita pergi dengan lebih mudah, lebih cantik, mudah-mudahannya, tuan-tuan, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan. Dua perkara yang sangat-sangatlah untuk kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya nak masuk dalam 10 akhir Ramadan ni lah, sangat-sangat, tuan-tuan. Pertamanya ialah kita minta pada Allah kekuatan untuk sentiasa bertaubat. Minta sangat-sangat istighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Imam kita tadi pun, tuan-tuan, rakaat 1 ada sebut berkaitan dengan istighfar. Nabi Ibrahim dia katakan pada ayahnya, walaupun di situ adalah persoalan ditolak dan sebagainya. Baik, tak apa. Tapi isu asasnya adalah tentang berkaitan dengan taubat dan untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang sebahagian, bukan semua orang, sebahagian daripada kita kadang-kadang penuh dengan amalan-amalan. Alhamdulillah, elok. Malah kita boleh lihat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tak langsung dan juga dengan gambaran-gambaran ayat Allah Subhanahu Wa Taala,
innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik, amalan-amalan yang baik, dia boleh menghapuskan keburukan-keburukan ataupun dosa-dosa kecil. As-sayyiat, ikut pada pandangan ulama, sebahagian besarnya mengatakan kalimah as-sayyiat merujuk kepada dosa-dosa kecil. Merujuk pada dosa kecil. Sebab amalan-amalan tu, ambil wuduk sentiasa. Jadi kita boleh nampak dengan wuduk itu semata-mata je pun boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. InsyaAllah, mudah-mudahan. Tuan-tuan juga boleh buka dalam Riyadhus Salihin untuk tengok perkara tersebut. Kita mengatakan kita sedekah, boleh hapuskan dosa-dosa kecil kita, insyaAllah. Itu juga yang namanya baca Quran dan sebagainya. Ni semua dah dapat dah ni. 19 juzuk dah lepas. Dah dapat. Quran. Sampai sekarang. Dah dapat belum? Dah dapat belum? Ni dia tak mau riak ni, sebab tu dia tak jawab. Mudah-mudahan. Baca Quran. Jangan tinggalkan dia. Jangan tinggalkan dia. Kita kena ikut betul. Baik. Dalam arti kata lain sekarang ni tuan-tuan, ingat baik-baik, tambah betul-betul yang namanya istighfar kena masuk sekali. Supaya orang kata benar-benar minta taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang pernah kita lakukan dahulu tu. Sangat-sangat minta dengan Allah. Kalau dilihat pada satu sudut, dengan Allah ni dia lebih mudah berbanding dengan sesama manusia. Yang ni kena tengok jugalah secara tak langsung. Sebab dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tengok secara umum lah, kalau tuan-tuan mungkin ada kata kuliah berkaitan Al-Arba'in An-Nawawiyah berkaitan dengan hadis 40 Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan akan jumpa dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa Allah bagi tahu dalam hadis kursi, kamu datang dengan dosa mil'ul ard, sepenuh bumi pun tak apa, aku boleh ampunkan kau. La ubali, aku tak kisah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku tak kisah. Tapi dengan satu syarat, jangan syirik pada aku. Tu je. Jangan ada syirik pada aku. Itu ingatan daripada Allah pada kita. Kau datanglah dosa dengan banyak mana sekalipun, tapi kalau kau tak ada syirik pada aku tak ada masalah. La ubali, aku boleh ampunkan kau, tak ada masalah. Hari itu ada satu tempat, di situ kata kuliah tauhid, kuliah akidah. Baik, ialah bila kita cerita bab akidah ni, mainannya, hujung ceritanya jangan syirik lah. Di hujung ceritanya jangan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam tu juga tuan-tuan, ialah mungkin kot. Dan adalah satu minggu tu, memang ada saya sendiri pun perasan lah. Masa tu dari segi perbincangan tu agak melatar kepada suasana yang sedia ada dalam masyarakat dan sebagainya lah. Jadi minggu depannya tu, bila datang semula untuk kuliah, adalah seorang hamba Allah ni, ma'alah, datang pada saya, dia kata, Ustaz, Ustaz tengok ni, ditunjuk tangan dia. Baik. Kata, lain macam je, saya kata, Ustaz, saya terima kasih dengan Ustaz, dia kata tu. Kata, kenapa? Dia kata tu. Dia kata, minggu lepasnya kuliah, saya amat terkesan, dia cakap macam tu. Saya kata, tu Allah punya kerja, bukan saya, dia kata macam tu. Tapi dia kata, saya barulah Ustaz, baru saya dapat buang susuk yang ada pada diri saya. Dia pakai rupanya, dia ada bawa susuk lah. Benda yang tak sepatutnya ada pada diri kita, pergantungan yang tak sepatutnya seseorang manusia, hamba Allah, lakukan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dibuang. Setelah kita mengatakan 60 tahun lebih umurnya, barulah dikeluarkan. Kita minta dengan Allah lah, supaya orang kata, saya yakin yang ni tak ada masalah lah kot. Ni semua salihah, tak ada masalah apa-apa. Tapi kalaulah ada dengar-dengar sahabat-sahabat kita yang mungkin lagi asih ada lagi dengan benda-benda ni, tuan-tuan, ingatkanlah diorang supaya taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala segera. Sebab yang namanya benda-benda ni, saya tak mau sebut lah, sebab dia ada kerjaya dia. Dulu kerjayanya tu apa, saya tak mau sebut kat sini lah. Sebab yang ni kadang kalau saya sebut dia tak berapa cantik. Tapi nak mengatakan bahawa kerana kerjayanya itulah, sebab tu dia buat susuk di atas kepercayaan dia lah. Dia kata bahasa mudahnya, yang ini memang kami pegang. Yelah, kita tahu siapa dia dan sebagainya.
Tapi saya tak mau sebut dekat sini lah. Cuma nak bagi tahu pada tuan-tuan, pergantungan kita dengan Allah 100% mutlak, itu adalah yang sepatutnya kita buat. Kita kalau ambil secara mudah pun tuan-tuan, kan, kalau kita ambil secara mudah pun, bab syirik ni, kita ada anak sendiri kita, kita bela dia, kita tatang dia dan sebagainya. Dalam erti kata lain, aku jaga kau, aku bela kau, kau sakit aku jaga, aku bawa hospital, klinik dan sebagainya. Sekali tiba-tiba satu hari dia boleh sebut pula pada kita. Dia kata sebenarnya Along lebih suka, Along seronok dengan kita katakan mak cik dia, pak cik dia dan sebagainya. Betul, tu adik-beradik kita. Tapi macam tu juga seolah-olah hati dia cenderung lebih daripada diri kita. Apa rasa kita sebagai ibu ayah? Apa rasa kita? Ini dalam konteks manusia je. Seolah-olahnya tunduk dia tadi tu, kecenderungan dia lebih daripada kita yang now kita duk jaga daripada kecil. Tiba-tiba bahasa mudahnya kecenderungan dia pula bukan pada diri kita. Apa yang kita rasa? Kalaulah pada peringkat manusia pun kita tak boleh terima tuan-tuan, kita rasa dah tak seronok dan sebagainya, apatah lagi jauh lebih daripada tu Allah berikan, orang kata nyawa, roh dan sebagainya pada kita. Dia yang hidupkan kita. Semua yang kita minta dia beri, yang kita tak minta pun dia beri dan sebagainya untuk kesejahteraan hidup kita. Tiba-tiba ada manusia yang bergantung pada yang selain daripada dia. Dah tentulah Allah murka. Sebab tu yang itu pun yang kita belajar, itu yang kita dapat daripada usaha-usaha kita. Allah sendiri sebut dalam Quran, Allah takkan ampun orang yang syirik pada dia. Sebab tu kita kena pegang sangat-sangat dalam konteks ni. Bahasa mudahnya ialah walak tu, tunduk patuh tu, setia tu hanya 100% Allah Subhanahu wa taala. Itu pun yang sepatutnya kita buat. Baik. Jadi istighfar, minta taubat, minta ampun dengan Allah, terutamanya dalam 1/3 akhir malam ni lah. Itu semudah dia lah. Belum terlambat tuan-tuan. Belum terlambat. Lagi-lagi untuk kita masuk dalam 10 akhir Ramadan, 1/3 akhir malam ni, kalaupun ada, alhamdulillah, banyak masjid tuan-tuan sendiri pun mengatakan dengan qiyam ke dan sebagainya, teruskan. Tapi yang dekat rumah tu, kalau mungkin ada nanti, saya tengok dah ada banyak jadual lah, yang mana masjid-masjid keluar 10 akhir Ramadan, ada qiyam dia 3:30 pagi dan sebagainya. Tuan-tuan, sebelum keluar tu, buatlah dulu dalam 2 rakaat paling tidak. Mak nak pergi mana mak? Nak pergi masjid. Ayah nak pergi mana? Ayah, ni masjid sama dengan mak kau ni, ada qiyam dekat masjid dan sebagainya. Ya betul, tapi masa start kat rumah tu buatlah sekejap. Apa salahnya? 2 rakaat. Kan paling-paling tidak kita dapat memenuhi juga secara langsung apa yang Nabi ingatkan kita, wala taj'aluha qubura atau kama qala. Paling-paling tidak kita tak jadikan rumah kita tadi, betul mungkin ada, tapi kalau dapat biarlah nampak gaya sebelum keluar kita pun ada buat sesuatu dekat rumah tadi tu. Paling tidaklah. Paling tidak. Muslimat biasa ibu-ibu kalau datang masjid dah pakai telekung kan? Ke pakai telekung kat masjid? Kan? Kalau dah ada kat rumah dah siap pakai telekung tadi tu, ambil 2 rakaat sekejap, keluarlah. Ayah-ayah, abang-abang kalau dapat sebelum pergi masjid, sebelum pergi surau tadi tu, buatlah 2 rakaat dulu kat rumah. Cantiklah. Sebab kita katakan tak banyak tuan-tuan, dia punya fadilat dia banyak. Fadilat dia banyak, cukup besar. Jadi kalau dapat sebelum tu buat dulu kat rumah. Buat 2 rakaat, lepas tu berjalan. Masuklah dekat qiyam, sungguh-sungguh. Nak ramai ke apa ke, terpulanglah pada tuan-tuan lah. Kita yakin dan percayalah. Saya kata lebih bersifat tawassut. Dalam arti kata lain, ialah kata ada sebahagian yang sememangnya memerlukan suasana untuk beribadat. Kita boleh bersetujulah satu sudut perkara tu. Ada orang kadang-kadang dia kalau nak seorang-seorang, ustaz saya memang berat. Kalau saya seorang-seorang, saya susah sikit. Dan sebagainya. Ya, baik. Dan saya perlukan suasana. Maksudnya apa? Nak ada ramai orang, dia nak ada tempat dan sebagainya untuk dia ada motivasi menggalakkan dirinya untuk beribadat. Okeylah, kita boleh bersetujulah satu sudut kat situ. Cuma dalam banyak keadaannya juga kalau bersendirian itu janganlah ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Baik, satu. Yang keduanya, selain daripada istighfar, saya nak tegaskan sangat-sangat pada diri saya yang bercakap dan dengan rendah hati pada tuan-tuan, dengan saudara mara, adik-beradik, tolong semaklah. Kalau katalah kita suami isteri pun tolong semak jugalah hubungan kita tu. Jangan semata-mata lepaskan diri. Jangan. Khawatir tuan-tuan. Sebab kenapa kita nak kena perhati sangat-sangat ni? Sebab
di antara lima golongan yang diharamkan Lailatul Qadar ialah apa yang disifatkan sebagai mereka yang bermusuhan. Seperti mana tuan-tuan dengar pada malam nisfu Sya'ban, dua golongan yang syirik pada Allah, satu, dan mereka yang bermusuhan tidak mendapat kebaikan daripada malam nisfu Sya'ban. Begitulah juga salah satu daripada lima golongan yang diharamkan daripada mendapat anugerah Lailatul Qadar adalah orang yang sentiasa bermusuhan. Jadi tolong semak balik. Saya ingatkan diri saya, begitu juga dengan tuan-tuan, kita tengok balik, kita semak balik. Maksudnya kita ada gaduh dengan adik-beradik ke, ekor duai kita ke, dia bukan tunggu gaya minta maaf, salah, dia tak tepat. Boleh, tapi dia tak tepat lah. Kena kurang tepat sikit lah. Maksudnya sekarang ni lah, sentiasalah minta balik. Hubungan tu kena tengok. Besan dengan besan. Sekarang besan pun dah lama tak jengah. Sebagian lah kot agaknya. Tengok balik. Cek balik. Adik-beradik, jiran, tetangga, macam mana? Dengan orang kampung, ada tak gaduh sebelum-sebelum ni dan sebagainya. Tengok balik, baiki balik. Kalau benar-benar nak Lailatul Qadar. Sebab asasnya mudah. Kalau tuan tengok secara ringkas, dua-dua tadi tu, satu syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang keduanya ialah bermusuhan. Syirik mewakili berkaitan dengan hablum minallah. Hablum minallah. Adapun yang bab bermusuhan tadi tu mewakili dalam konteks hablum minan nas. Dan kita hanya boleh masuk syurga Allah jika dua-dua tali ini sempurna. Hablum minallah cantik, indah, dan begitu juga dengan namanya hablum minan nas, indah. Baru boleh masuk dalam syurga Allah. Kalau salah satu tadi tu timpang, tak cantik, ada payah sikit lah. Ada payah sikit. Memang kena semak. Suka tak suka memang kena ada. Sebab kita pegang benda tu daripada awal. Dasar dalam agama Islam, dua-dua kena jaga. Dia ada bab kekeluargaan, dia ada bab kemasyarakatan dan sebagainya. Dan itu pun yang kita pegang dalam nuzul. Saya yakin dan percaya, kalau dalam 2-3 hari yang lepas dan sebagainya, tuan-tuan sendiri ada dengar banyak cerita berkaitan dengan nuzul. Apa dia? Yakni beramal dengan apa yang ada dalam Quran. Quran perintah kita apa? Anak-anak taat pada mak ayah. Wajib tu. Tu pecahan dalam hablum minan nas. Sesama yang namanya anggota masyarakat dalam surah Al-Hujurat, jaga baik-baik, jangan mengumpat, jangan mengata, jangan menghina. Itu adalah sesama manusia. Kan? Kalau tak banyak sikit nak tengok konteks kita, nampak macam okey. Ahli keluarga cantik, manis, elok, apa semua sekali. Cuba bayang-bayang balik. Ayah-ayah, abah, akak-akak, muslimat, paling tidak. Semalam punya buka, ada lebihan tak yang membazir? Yang masuk tong sampah. Cuba bayang balik. Kalau membazir ada masalah sikit kot. Kan? Sebab haram untuk membazir. Dan itulah pun sebenarnya kalau nak tengok dalam definisi takwa daripada Sayyidina Ali, yang nombor 3 bila dikata daripada 4 ciri berkaitan dengan ketakwaan tadi tu, nombor 3 Sayyidina Ali kata wal amalu bit tanzil, beramal dengan yang diturunkan merujuk kepada Al-Quran. Jadi Quran perintah jangan membazir, larangan tu tak boleh. Bermusuhan tu, larangan tu tak boleh. Jadi jawabnya memang kena tengok balik lah. Kena tengok balik. Supaya bukan apa tuan-tuan, dengan tegas bagi saya lah sebagai ingatan sangat-sangat dan rendah hati pada tuan-tuan. Supaya kita dapat anugerah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni tuan-tuan, yang Ustaz sampaikan pada kita atas lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Dia sebenarnya anugerah. Dia anugerah. Apa maksud anugerah? Yang layak je dapat. Yang layak je dapat. Bukan semua orang boleh dapat. Sebab tu Nabi bagi tahu, dia motivasi kita taharruf. Pergi cari tu sebenarnya supaya betul-betul boleh dapat. Sebab yang tersirat di sebalik tu tuan-tuan, kadar iman, kadar usaha yang ada pada setiap orang, hakikatnya tak sama. Hakikatnya dia tak sama. Hakikat tak sama.
kat sini yang kita nak kena tengok balik diri kita, aku dalam 20 hari ni aku ada benda betul ke tak? Kalau dalam, saya rasa mungkin ada kot, antara abang-abang terutamanya masih kerja, ataupun mungkin ayah-ayah yang mungkin masa kerja dahulu kan. Kalau kita tengok, ni kalau saya guna istilah komputer lah, saya guna istilah komputer. Dia puasa ni tuan-tuan, sebenarnya, dia kalau saya boleh istilahkan, istilah komputer dia kadang-kadang dipanggil sebagai, puasa ni sebagai reboot. Bukan reboot tau, reboot. R-E-B-O-O-T, reboot. Kalau nak faham mudah, tak banyak sikit macam restart. Tapi sebenarnya restart tu dia tak berapa tepat sangat lah. Dia sebenarnya reboot. Reboot ni maksudnya ialah, dalam istilah komputer, maksudnya ialah kita clear data. Kita clear data. Buang data yang lepas. Apa maksud buang data yang lepas? Ada benda buruk yang pada diri aku, malas baca Quran, qiyam malas, sedekah jarang, dengan orang lain duk bergaduh dan sebagainya. Bila masuk Ramadan, benda buruk tu buang. Itu masuk reboot. Sebab Ramadan ni hakikatnya ialah satu tempoh tarbiyah. Kita pegang benda tu kan, sebagai satu tempoh untuk kita berubah. Tapi kalau katakanlah bawa dah sampai 20 Ramadan, masih lagi gaduh, masih lagi malas nak pegang Quran, sedangkan ustaz-ustaz puas cakap Ramadan syahrul Quran, Ramadan bulan Quran, tapi kita masih lagi tak buat benda tu. Maksudnya apa? Kita tak reboot, kita tak clear data yang dulu tu, kita tak ada buang. Kita bawa yang buruk sama dengan amalan-amalan tadi tu. Dan mustahil untuk seseorang tu jadi lebih baik. Mustahil. Sebab dia tidak ada takhliyah. Benda buruk tu dia tak buang dulu. Bila bercampur buruk dengan baik tuan-tuan, lazimnya lah, dia akan nampak macam susah untuk istiqamah nantilah akan datang. Sebab benda buruk tu dia tak buang langsung. Kita pun kadang-kadang kita tengok kan, orang nak buat bangunan, orang nak buat bangunan, nak buat rumah dan sebagainya kan. Bila sampai pada tanah-tanah tertentu dan sebagainya kan, dia kena tebus tanah tu dulu. Buang dulu tanah-tanah lumpur yang sedia ada yang lama-lama tu. Kan, kena buang dulu. Kena isi balik yang baru dan sebagainya. Barulah rumah yang didirikan tadi tu jadi mantap. Itu seolah-olah gambaran dunia. Untuk kita katakan dalam konteks puasa pun macam tu lah. Buang dulu. Yang buruk-buruk tu kena buang. Yang musuh-musuh, yang namanya gaduh-gaduh dan sebagainya, buang. Tamak-tamak kena buang. Barulah lepas daripada itu, dengan masuk sedekah, dengan baca Quran, dia ada qiyam lagi, panjat, jumpa Allah setiap hari dan sebagainya. Percayalah. Yang inilah yang lebih memudahkan dia untuk dia istiqamah selepas daripada Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan usaha yang dia buat, dia akan dapat anugerah Lailatul Qadar. Dua ni lah sangat-sangat tuan-tuan. Pertamanya, istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuntut sangat-sangat lah pada diri kita. Istighfar pada Allah. Minta taubat dosa-dosa kita yang lepas. Dosa-dosa kita yang lepas dan sebagainya tadi tu kita minta ke Allah. Minta Allah ampunkan. Baik boleh hubungan. Baik boleh hubungan silaturahim, kita mengatakan jernihkan balik dan sebagainya. Jangan tengok pada diri kita lah semata-mata, jangan tengoklah. Sebagian ada yang sebagian menyebut, mengatakan bahawa saya pakcik dia, saya pak saudara dia ustaz, takkan saya nak turun. Yang ni kadang kita ada melihat pada diri kita. Saya mak saudara dia dan sebagainya. Aku abang, aku akak, apa pula aku nak turun bawah. Jangan tengok benda-benda tu lah. Kita hujung cerita, kalau benar kita nak dapat redha Allah, kalau benar kita nak dapat takwa kita lebih tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, yang kita buatlah. Tak apalah, walaupun mungkin ada salah sedikit agaknya, ada yang rasa malu sedikit ke dan sebagainya, tapi percayalah bahawa anugerah Lailatul Qadar yang kita cari, yang kita dambakan setiap tahun, lagi-lagi dalam Ramadan pada tahun ni lah. Sebab asasnya ramai juga yang kita pegang. Kita tak tahu tahun depan boleh jumpa lagi. Kita tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu tuan-tuan, kita tak pasti. Hari tu di salah satu, ni sebelum Ramadan. Sebab hakikatnya dia boleh berlaku pada siapa saja. Sebelum Ramadan hari itu. Saya tak mau sebutlah tempat, tapi saya rasa tuan-tuan mesti maklum lah. Saya datang kuliah macam biasa. Datang kuliah macam biasa. Datang, kita mengatakan salam dulu, lepas tu masuk dalam. Lepas tu kita mengatakan kuliah jalan. Lepas kuliah ada minum sekejap dan sebagainya. Salam lagi, balik.
Pagi Jumaat. Betul-betul lah 3-4 hari lagi nak puasa. Pagi Jumaat, pagi itulah. Pagi itu tiba-tiba saya dapat call. Ustaz, ada jemaah kita meninggal. Innalillah. Saya kata, siapa? Malam tadi Ustaz ada salam dia. Dia betul-betul ada dalam kuliah Ustaz. Kemudian macam tu juga Ustaz, masa nak balik tadi tu, dia ada jamuan, dia pun ada kat situ. Tapi takdir Allah untuk dia. Takdir Allah untuk dia. Pagi besok tuan-tuan, Allah ambil nyawanya semula, balik pada pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam tidur. Dalam tidur. Tu betul-betul sihat tu malam tu. Kita tengok tu. Dan kita tak tahu tuan-tuan, bahagian kita macam mana. Tapi untuk bahagian dia lah tuan-tuan. Bila solat jenazah tu, kebetulan saya dapatlah kata dengan ruang waktu yang ada, alhamdulillah Allah berikan ruang tu. Pergi solat dalam ni tuan-tuan, ruang dalam ni kita yalah, walaupun kita kata solat jenazah tu ada saf-saf juga kan, tapi bukannya saf macam ni kan. Kita rapat penuh tuan-tuan, melimpah sampai luar. Saya kata, ya Allah, apalah amalan dia ni. Penuh orang, padat sepadat-padatnya sampai keluar. Saya kata, Tuhan, bahagian ni kita insaf lah tuan-tuan. Insaf lah. Kena insaf sangat. Kita pun tak tahu bagaimana pengakhiran kita, itu yang paling pasti. Dan kita tak tahu juga kita boleh sampai akhir atau tak. Dalam ruang yang ada lah. Dalam waktu sekarang, dalam waktu yang sedia ada, masih ada ruang. Baikkanlah hubungan yang sedia ada, silaturahim. Terutamanya dalam konteks kekeluargaan yang rapat-rapat ni. Yang rapat-rapat ni sangat-sangat lah. Walaupun mungkin ada rasa tak seronok ke, ada rasa malu lagi ke, dan sebagainya. Tolak tepi tuan-tuan, tolak tepi. Sebab yang mengingatkan dan juga melupakan adalah Allah. Yang melembutkan yang keras itu adalah juga Allah. Yang memberikan kita keyakinan Tuhan, insyaAllah dia akan ampunkan aku, itu juga adalah Allah. Bukannya kita. Tak. Kita cuma buat apa yang patut kita buat. Itu bahagian kita. Kita kena usahakan supaya kita katakan mudah-mudahan Allah permudahkan. Jangan tunggu nanti nak raya baru nak. Kalau dapat yang bahagian tu, itu cerita lain. Tapi untuk buat masa sekarang, atas nama untuk mudah-mudahan dipermudahkan untuk dapat Lailatul Qadar, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, maka kita mintalah ampun dengan semua orang, apatah lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita akan settle kat situ. Dalam masa yang sama, sebagai akhirnya tuan-tuan, 3 ni kalau dapatlah dalam waktu kami belajar-belajar dulu dan sebagainya tuan-tuan, 3 ni sangat-sangat, terutamanya dalam kita menempuh 10 yang akhir ni, yang ma baqiya min Ramadan ni, 3 ni yang lepas. 1 qiyam yang lepas. Jangan tunggu mingguan. Jangan tunggu mesti kat masjid surau. Jangan tunggu macam tu. Bukan mesti macam tu. Yang penting aku buat. Kat rumah pun buatlah. Tak ada masalah apa-apa. Pastikan. Sebab kebetulan kita dah bangun sahur. Dah tuan-tuan. Jadi kalau dapat lagi-lagi macam ibu-ibu, akak-akak dan sebagainya kan, kalau katakanlah ruang waktu yang sedia ada sebelum masak sahur tadi tu, buatlah dulu. Atau mungkin ada sebahagian dia dah siapkan semua, lepas tu ahli keluarga makan sahur, dia buat qiyam. Qiyam tadi tu penting sangat-sangat tuan-tuan. Sebab dia bentuk dalaman, bentuk jujur kita dengan Tuhan, jujur kita tanpa manusia, tanpa pandangan manusia pada ketika tu. Sangat-sangat Allah nak tengok orang ni. Ini memang ada dalam hadis Nabi yang pertama ketika Nabi masuk dalam Madinah pada ketika hijrah tadi tu. Bangun wa qiyamuhu bil lail wan nasu niyam, atau kamakal sadaka Rasul sallam. Masa manusia tengah tidur, elok lagi dan sebagainya, dia boleh bangun jumpa dengan Allah. Yang ni nikmat. Siapa boleh bangun, itu nikmat. Wa izzuhu, itu kemuliaan dia pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut dalam hadis, siapa nak mulia pada Allah, ni nombor 1. Sangat-sangat. Sangat-sangat kita jaga. Dengan tegas untuk diri saya bercakap. Baik. 1, jadi gunakan ruang, sebab dia memangnya dalam 1/3 akhir malam, Allah memang bagi tahu dalam hadis, siapa nak sesuatu, minta, aku akan kabul, minta ampun, aku akan maafkan dan sebagainya. Ini adalah waktu yang paling indah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam tadi saya ingatkan balik pada kakak-kakak, pada muslimat dan sebagainya, kalau anak menantu perempuan, walaupun ketika tu dia period, suruh dia bangun. Bukan untuk qiyam lah, tapi untuk dia bertaubat pada Allah, makan makanan sahur dan sebagainya, sebab tu ada tempoh yang cantik. Doa memang dijamin kabul oleh Allah. 1, qiyam, jangan tinggal. Yang keduanya, Quran. Quran pun sama. Jangan tinggal Quran. Walaupun orang kata tak
dia tak betul-betul untuk dapatkan satu khatam Quran dalam Ramadan, tak apalah. Tapi setidak-tidaknya hari-hari itu baca Quran. Hari itu ada seorang sahabat saya puasa yang kedua, puasa hari kedua. Kita Melaka puasa hari satu kita cuti. Jadi puasa dua pergi office. Sekali tiba-tiba dia cakap dengan saya. Ni sahabat saya sebelah office lah. Tapi saya tahulah, saya kenal dia tadi tu, dia kalau cerita ni bukan nak membangga diri, tak ada. Tapi excited, dia seronok bagi tahu dengan dia. Baik, kata aku dah khatam dah, dia kata itu. Aku dah khatam, ni puasa dua. Aku dah khatam dah, dia mengatakan apa ni Quran, satu dah, dia kata itu. Saya cakap dengan dia, wow, laju ni, dia kata baru satu hari kata puasa dah khatam. Dia kata, aku simpan satu juzuk je, dia kata. Rupanya sebelum puasa itu, dia dah bertarik dah, 29 dia dah bawa dulu dah. Dia tinggalkan satu juzuk untuk masuk dalam Ramadan. Masuk dalam Ramadan, dia terus baca satu juzuk. Semalamnya satu hari pertama puasa, lepas tu khatam. Dia kata, aku dah dapat dah satu. Macam, tuan-tuan, nak kira tak kira? Aci tak aci? Boleh aja kan? Tak ada masalah apa-apa. Sebab aku nak dapat, dia cakap lah, aku nak dapat, dia katakan, pahala berganda dalam Ramadan. Dia kata, ni baru aku nak start balik lah. Tapi tuan-tuan, betul tuan-tuan. Kalau ikut perangai dia lah, yang saya kenal dia lah. Sebab bilik kami seorang-seorang. Tapi kalau katakan saya masuk office, bukan apa, sebab saya datang awal lah. Sebab biasa lepas hantar anak tu sekolah, saya akan terus masuk office. Itu je lah. Tapi dalam arti kata lain, dalam kata bila masuk office, bilik sebelah, ada orang baca Quran. Memang dia lah. Sebab dia pun sama juga pattern dia. Lepas hantar anak, dia akan masuk dalam office lah. Baca Quran tuan-tuan. Tu dia. Jadi tuan-tuan, kalau dapat kita bersama jugalah. Sentiasalah baca Quran, dia katakan jumpalah Quran tadi tu. Sebab ni adalah antara tempoh untuk didik diri kita rapat dengan Quran. Mudah-mudahan boleh istiqamah. Kalaupun tidak yang namanya atas nama kata nak semata-mata dalam Ramadan lah. Ini bukan cerita terasa semata-mata Ramadan. Kalau untuk akan datang dengan pelbagai kaedah yang tuan-tuan dengar daripada ustaz-ustaz dan sebagainya, terpulanglah. Tapi kalau katakanlah saya boleh mencadangkanlah kot. Kalau saya boleh mencadangkan pada tuan-tuan lah. Kalau kita buat soalan, dalam setahun berapa kali kita boleh khatam? Rasa-rasa lah. Dalam setahun lah. Purata. Dalam setahun berapa kali kita boleh khatam? Saya silap tanya soalan ni. Ni semua hafiz-hafiz ni. Setiap bulan khatam Quran. Kalau secara umum lah. Baiklah, kita tengok macam ni lah secara mudah. Secara mudah. Mudah-mudahan. Ada banyak kaedah. Saya cuma mencadangkan salah satu je lah. Ayat Quran ada berapa jumlah? Ada berapa jumlah ayat Quran? Yang tuan-tuan pegang. Berapa? Pandangan masyhur ada berapa? 6,666 lah. Tu yang biasa kita dengar lah. Tapi itu juga ada pandangan ulama kata 6,300 lebih, 6,200 lebih dan sebagainya. Baik. Ayatnya sama. Ayatnya sama. Cuma cara kiraan yang berbeza. Itu yang mendatangkan jumlah yang berbeza di ujungnya. Baik. Tolak tepi. Okey. Kita andaikan beginilah. Ayat Quran tu 6,000 saja. Ni nak bagi faham. Bukan kata nak menafikan kiraan-kiraan tu. Tidak. Ni nak bagi faham. Baik. Katakanlah ayat Quran tu ada 6,000. Okey. Baik. Untuk pastikan secara mudah, setiap hari baca 50 ayat. Baca 50 ayat. Banyak sikit? Jujur. Banyak sikit? Bunyinya tu banyak sikit? Berapa? Banyak sikit? Tengok tak ada pula tidur ni. Berapa? 50 banyak sikit? Sikit Alhamdulillah. Baik. Okey. Bagi siapa yang nampak banyak, kita buat macam ni. Berapa solat fardu kita? 5. Ada 5 solat fardu kita kan? Baik. 50 pecah pada 5 tu. Pecah pada 5. Jadi maksudnya setiap kali solat fardu, ada berapa ayat? 10 saja. Sama ada tuan-tuan nak buat 5 sebelum atau 5 selepas. 10 sebelum. Masa ketika intizarus salah, ketika menunggu waktu salat tadi tu, atau mungkin waktu lapang tuan-tuan selepas daripada salat, sukati. Tapi pegang sungguh-sungguh
10 pada setiap, kata pada setiap fardu tadi tu ada. Adalah dekat situ. Paling tidak 5 boleh dapat, insyaAllah, tak percaya. Cuba buat. Tak percaya, cuba buat. Surah An-Nas ada berapa ayat? Surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Ada berapa ayat? Dibaca. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ini kecil. Surah Al-Falaq ada berapa ayat? Al-Falaq ada berapa? Kita tengah kira juga. A'udzu birabbin nas, Al-Falaq. Baik. Dua campur An-Nas dengan Al-Falaq, tuan-tuan. An-Nas dengan Al-Falaq je dah 11. Kejap je. An-Nas dengan Al-Falaq dah 11 ayat dah. Okey, baik. Jadi maksudnya apa? Pegang je. Pegang, yang dia punya pegang utama dia apa? Setam satu hari 50 ayat. Baik. Macam mana nak pecah? Saya serah pada masa, tuan-tuan. Okey. 50 kali 30 satu bulan ada berapa? 50 kali 30 berapa? 1,500. Ada 1,500 ayat. Baik. 1,500 ayat kali 12 1 tahun. Dapat berapa? Ni. Kalkulator. Berapa? 1,500 kali 12 dapat 18,000 ayat. Apa maksud tu? Main-main je. 1 tahun 3 kali khatam. Main-main ni. Kalau boleh pegang 1 hari 50. Tapi percayalah, tuan-tuan takkan baca 10, tuan-tuan takkan baca 50. Betul? Apa maksud saya? Tuan-tuan ketika dah baca tu, dah pegang Quran, tuan-tuan takkan semata-mata 10 nak baca Quran. Tuan-tuan akan melajak secara tak langsung. Yang ada 600 lebih lagi ayat, 300 lebih ayat, tuan-tuan akan dapat, dan dia akan lebih segera untuk dapat khatam. Percayalah. Main-main 3 je. Itu tak kata lagi kalau seseorang tu kata, aku nak sekali khatam dalam Ramadan, aku nak sekali dapat. Paling tidak 3 ke 4 kali khatam. Paling kurang untuk orang awam lah, yang memang hafiz Quran, hufaz Quran dan sebagainya, mungkin dia lebih lah kot. Tapi kalau untuk orang awam, kalau dia boleh pegang 50, percayalah insyaAllah 3 kali khatam. Saya ada seorang sepupu saya ada seorang sepupu lah, seorang sepupu saya, tuan-tuan. Saya tahulah macam mana karakter dia, perangai dia dan sebagainya, sifat dia, alhamdulillah. Umur dia sekarang ni 49. Umur dia sekarang ni 49. Tapi dia dah khatam lebih kurang untuk diri dia lah. Untuk diri dia dah khatam 43 kali. Dia kata, terima kasih, aku pegang sangat-sangat yang kau cakap tu, aku pegang sangat-sangat. Sebab dia punya ni, betul lah, ni bukan satu kemestian, bukan jumlah khatam yang sememangnya sebagai satu benda yang muktamad, tidak. Malah kita juga bersetuju beramal dengan Quran itu adalah yang paling wajib untuk beramal dengan isi kandungan Quran. Tetapi setidak-tidaknya di atas dasar logik, kita nak harta kita bertambah, aset kita bertambah, kita nak duit bertambah, kita punya kerjaya kita makin meninggi dan sebagainya. Sekali tiba-tiba jumlah khatam kita dalam hayat kita selama kita hidup tak pernah melebihi daripada 10. Silap-silap 2-3 kali masa dulu-dulu, masa kita sekolah menengah agaknya dan sebagainya. Dia tak cantik dan tak logik. Nampak macam ada benda yang tak kena. Kita boleh bersetuju lah. Dalam arti kata lain, kualiti paling penting, beramal tu wajib dan sebagainya. Tapi tak cantik lah. Kalau daripada sudut gambaran khatam tadi tu tak ni. Wallahualam lah. Kalau katakanlah bagi kami, masa kami belajar dulu ulum Quran dan sebagainya, tuan-tuan, tafsir dan sebagainya lah. Bahasa mudah pernah disebutkan oleh salah seorang guru kami, kalau dapat biarlah jumlah khatam juga seperti mana jumlah umur kita lah, kalau dapat. Tu yang sepupu saya pegang tu. Dia pegang sangat-sangat, kata aku pegang sangat-sangat macam kau. Mudah-mudahan lah. Tapi memanglah kita tengok, tuan-tuan, orang yang rapat dengan Quran ni lain karakter dia. Kita rapat, manusia tu rapat dengan kalam Allah, dengan kata-kata Allah. Takkan hidup dia tak dilindungi oleh Allah? Takkan Allah tak kurniakan kebaikan dalam hidup dia? Mustahil, tuan-tuan. Dapat 2. 1 qiyam, 2 Quran, 3 sedekah. 3 sedekah. Jangan lepas dalam 10 ni, terutama ni lah. Tuan-tuan jangan nampak, minta maaf. Sebab sebagian orang, dia cuma nampak tentang persoalan tu, persoalan amalan tau. Dia nampak tu amalan. Tak salah, satu sudut. Tapi, dia kena faham lebih dalam daripada tu.
itu mewakili berkaitan dengan hablum minan nas. Itu sebenarnya. Dia mewakili konteks hablum minan nas tu. Zakat dah bayar belum? Dah, sebagian dah kan? Saya pun dah ada menantu dah. Saya pun cakap dengan menantu saya, jangan lupa zakat. Tuan aku tu pun dah ambil dah tu. Kan? Jangan lupa zakat. Macam mana? Tuan-tuan, sangat-sangat. Kita jangan nampak semata-mata amalan. Kita kena nampak amalan yang kita buat tadi tu, dia sebenarnya mewakili apa? Hablum minallah, hablum minan nas. Dia nak pergi mana? Sebab macam tadi pegangan dia, asasnya apa? Nak masuk syurga, dua-dua tali kena cantik. Jangan lupa. Sedekah, prioriti kekeluargaan terlebih dahulu. Dan barulah pada pergi yang merata pada tempat lain. Jangan terlepas pandang yang namanya ahli keluarga. Jangan terlepas pandang. Jangan terlepas. Pastikan tu nampak. Dia macam satu nukleus daripada satu center, daripada tengah, dia kemudian baru dia pergi merata keluar. Kalau boleh nampak yang macam tu, percayalah. Cantik sedekah kita. Jaga kat situ. Sebab tu adalah berkaitan dengan hablum minan nas. Mudah-mudahan tuan-tuan. 3 ni sangat-sangat, jaga sangat-sangat. Selain daripada amalan-amalan yang lain, mudah-mudahan kita layak mendapat Lailatul Qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan niat sangat-sangat last paling akhir untuk kita ingatkan sangat-sangat, tuan-tuan, minta dengan Allah kurniakan istiqamah dengan amalan selepas daripada Ramadan. Minta sebab kita takut dia jadi balik macam tadi, yakni berkaitan dengan rutin. Kita patah balik pada benda yang tak betul. Kita kena ingat, kita reboot, clear data benda yang buruk, kemudian dalam masa yang sama nanti kita restore. Bahasa komputer, kita restore balik pada fitrah yang suci. Kalau tak ada nanti kita khawatir jadi rutin. Mudah-mudahan ada sesuatu yang boleh kita fikirkan dalam kita nak masuk dalam 10 akhir Ramadan. Mudah-mudahan mintalah dengan Allah sama-sama. Saya rasa pada diri saya sangat-sangat rendah hati pada semua sekali, pada ayah-ayah, ibu-ibu, kakak, abang-abang, muslim-muslimat, supaya kita sentiasa dalam radar redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan hidup dunia dan akhirat, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk menerutinya ya Allah, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkannya ya Allah. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifzi wa qada'il hawaij dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al afiyah. Allahumma inna nas'aluka al afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan ya Allah. Allahumma rzuqna lailatal qadri fi hadhihi as-sanah. Allahumma rzuqna lailatal qadri fi hadhihi as-sanah. Allahumma rzuqna lailatal qadri fi hadhihi as-sanah wa fi kulli sanah ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa hajjana wa umratana wa du'aana wa a'malana tammah. واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة وادفع عنا عذاب الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والله